الحمد لله القائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, mimbar Jumaat pada hari ini menyeru sidang Jumaat sekalian agar sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan kita semua selamat dari murka dan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk keutamaan persaudaraan Islam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pendekatan menjaga hubungan silaturahim, kesepakatan dan perpaduan dalam masyarakat perlu dibuat menerusi amalan memelihara hubungan baik bagi menjamin kehidupan harmoni dan sejahtera. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak memberi teladan dalam bab menjaga hubungan, hingga orang yang membenci Islam juga mengakui kepribadian baginda dalam melayani mereka ketika menyebarkan ajaran Islam. Menyambung tali persaudaraan sesama Muslim menjadi satu kewajipan buat setiap umat Islam. Apabila tali kasih sayang bertaut, maka hubungan kekeluargaan, persaudaraan serta persahabatan dapat dibina dengan baik. Islam menekankan kasih sayang dan perdamaian kerana mukmin yang baik sentiasa menjalinkan hubungan persaudaraan dan menghidupkan silaturahim, seperti sering bertegur sapa, menziarahi individu yang sakit dan kematian, menderma, kunjung mengunjung dan memenuhi jemputan. Menyedari kepentingan serta besarnya memperkukuhkan persaudaraan, maka dalam Islam seseorang Muslim itu tidak dikira sempurna imannya apabila dia merosakkan hubungan persaudaraan sesama Islam. Ukhuwah Islamiyah merupakan nikmat dari kekuatan iman dan ketakwaan yang melahirkan perasaan kasih sayang yang mendalam, rasa saling percaya mempercayai dan hormat menghormati sesama insan yang melahirkan sesama insan yang terikat dengan akidah Islamiah. Kesinambungan daripada perasaan ini melahirkan keikhlasan yang tidak berbelah bahagi untuk saling menolong, berkasih sayang, saling memaafkan, setia kawan, penyabar dan sentiasa bersikap mulia. Ini jelas tidak akan ada ukhuwah tanpa iman dan takwa, dan begitu juga sebaliknya. Begitu pentingnya bagi kita menjaga persaudaraan dalam Islam. Malah Allah menjanjikan ganjaran besar kepada orang-orang yang sentiasa menjaga dan mengutamakan hubungan berkenaan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Dan janganlah saling membenci, dan janganlah memutuskan hubungan persaudaraan atau berkonspirasi. Akan tetapi jadilah kamu semua sebagai hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah, mengambil kesempatan pada pertembungan dua kumpulan yang saling mengumpat, mencela dan menghina semasa kempen yang lalu, khatib ingin mengajak hadirin Jumaat sekalian supaya dari saat ini berhenti dari melakukan tindakan dan percakapan yang dilarang oleh agama dalam apa juga keadaan. Eratkan kembali tautan ukhuwah sesama saudara se-Islam. Bak kata pepatah,
air dicincang tidak akan putus. Khatib juga menasihatkan semua jemaah supaya dapat menjaga adab, tata susila dan saling menghormati antara satu sama lain walaupun kepada mereka yang berbeza ideologi politik dengan kita. Utamakan ukhuwah Islamiah berbanding ketaksuban yang melampau sehingga sanggup mengetepikan hubungan persaudaraan sesama Islam dek kerana perbezaan pandangan dan haluan dalam politik kepartian. Manakah yang lebih utama, mempertahankan hubungan silaturahim dan ukhuwah Islamiah atau melebih-lebihkan politik yang tidak matang? Seharusnya mempertahankan persaudaraan Islam itu adalah lebih utama daripada mempertahankan sikap berpolitik yang tidak matang. Bahkan jika berbeza pegangan akidah sekalipun, hubungan persaudaraan sesama manusia tetap perlu diteruskan dan dipelihara. Inilah keutamaan adab, akhlak ajaran Islam yang mulia. Jangan pula kita sesama keluarga, sanak saudara dan jiran tetangga menjadi porak-peranda kerana sikap dan pendirian politik yang berbeza. Politik sebenarnya adalah indah dan cantik, tetapi telah dicacatkan oleh individu-individu tertentu, maka kelihatan jijik kerana menghancurkan persaudaraan, menghilangkan adab dan akhlak yang baik, bahkan mencetuskan gejala fitnah dan tipu daya. Hadirin yang berbahagia, umat Islam diajar berlapang dada dan belajar menerima kenyataan dalam semua perkara termasuklah berpolitik, yang mana ianya tidak boleh terlalu berlebihan sehingga lupa adab sebagai orang Islam. Perbezaan pendapat adalah lumrah dalam kehidupan kerana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan akal fikiran yang berbeza. Dalam menangani perbezaan pendapat ini, perkara utama yang perlu dilakukan adalah meraihkan perbezaan pendapat atau pandangan orang lain dengan adab utama atau sikap tasamuh, iaitu berlapang dada. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 13, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, maka maafkanlah mereka dan lapangkanlah dada, kerana sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Janganlah kita membenci sesuatu pihak atas kekalahan, tetapi tetap menjaga persaudaraan Islam sepanjang masa, kerana banyak faedah dan ganjaran dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, afshu salam wa at'imu at-ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Maksudnya, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, jalinkanlah silaturahim, dan solatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur, maka kalian semua akan masuk ke syurga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemerintah adalah akhlak. Pemerintah ada akhlak yang perlu dicontohi. Rakyat juga ada akhlak yang perlu dilazimi. Akhlak yang utama ialah memelihara persaudaraan Islam. Sejauh mana pun kita berbeza, adab dan akhlak akan menyatukan kita. Itulah tujuan utama Nabi SAW diutuskan. Hilang pengikut sesebuah parti, pengikut boleh dicari. Namun, putus hubungan silaturahim dan persaudaraan Islam, ia akan hilang dan tidak mungkin dapat diganti. Hadis daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allah Ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mithlu al-baghi wa qati'atir rahim." Maksudnya, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia bersama dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan zalim dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa intipati khutbah sebagai panduan kita bersama. Yang pertama, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa menjaga hubungan persaudaraan Islam
adalah perkara yang sangat dituntut dan salah satu daripada cabang iman. Yang kedua, umat Islam hendaklah meyakini bahawa orang yang sentiasa menjaga persaudaraan Islam diberikan kelebihan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah mengambil pengajaran bahawa orang yang memutuskan hubungan persaudaraan Islam tidak akan masuk ke dalam syurga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.